Buletin Didik 22 Jun bersama saya Tarushdin Muhammad Nazri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan KPM tidak bercadang untuk mengkaji semula sejarah sebagai subjek wajib lulus dalam peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia SPM. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin berkata, sebaliknya kementerian akan melihat semula punca ramai calon SPM yang gagal dalam subjek sejarah dalam peperiksaan itu pada tahun lalu. Tidak ada sebarang perancangan untuk kita mengkaji semula sejarah sebagai subjek wajib lulus, dan apa yang penting adalah untuk kita melihat apakah faktor-faktor penyumbang kepada keputusan tersebut dan mencari satu pendekatan intervensi yang bersesuaian bagi memastikan anak-anak kita yang lahir daripada sistem pendidikan kita ini dapat menguasai subjek sejarah, dan kita dapat pastikan pada masa-masa akan datang jumlah murid yang gagal mata pelajaran ini dapat kita kurangkan dari semasa ke semasa. 16 Jun lalu, Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Nur Zamani Abdul Hamid memaklumkan 75,455 calon tidak layak mendapat sijil, termasuk yang tidak menduduki peperiksaan atau gagal dalam peperiksaan SPM 2021. Sementara itu, Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Muhammad Al-Amin sebelum ini turut menyeru pelajar yang gagal atau kurang cemerlang dalam SPM baru-baru ini untuk melanjutkan pelajaran atau mengikuti kursus kemahiran. Katanya peluang untuk pelajar menyambung pengajian terutama dalam bidang kemahiran dan vokasional masih terbuka luas. Bulatkan tekad dan fokus kepada hala tuju baharu demi mencapai kejayaan berterusan. Itu pesanan Datuk Dr. Razi Jidin kepada pelajar tingkatan 6 pada program kecemerlangan pelajar tingkatan 6 di Klang malam semalam. Datuk Dr. Razi juga berkesempatan berkongsi pengalamannya belajar di negara asing sebagai pedoman buat pelajar yang hadir. Program yang berlangsung selama 2 hari itu turut dipenuhi dengan pelbagai pengisian bagi menggalakkan aktiviti ko-kurikulum sekaligus mengasah kemahiran kendiri yang ada dalam diri pelajar. Antaranya pertandingan pantun Sekolahku Sejahtera, pertandingan puisi dan sajak. Dalam pada itu, Datuk Dr. Razi turut menasihati pelajar, terutama yang bakal menduduki CJ Tinggi Pelajaran Malaysia STPM, untuk sentiasa bekerja keras dan jangan putus asa dalam mengejarkan sesuatu. Datuk Rahman Syahri diumumkan sebagai sastrawan negara ke-15. Penyair terkemuka tanah air kelahiran Perlis itu dipilih panel 9 pakar yang menilai 12 calon sastrawan tempatan atas sumbangan mereka kepada dunia sastra dan akademik. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin berkata pemilihan tokoh itu berdasarkan kepada sumbangan tokoh melalui karya dan pemikiran, sumbangan terhadap pengembangan sastra, impak dalam penyebaran ilmu, kepimpinan dalam persatuan sastra, impak pada peringkat kebangsaan dan antarabangsa serta penghargaan dan pengiktirafan yang diterimanya. Pemilihan tokoh ini adalah berdasarkan sumbangan tokoh melalui karya dan pemikiran, sumbangan terhadap pengembangan sastra, impak dalam penyebaran ilmu, kepimpinan dalam persatuan sastra, impak pada peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Tambahnya, Majlis Pengundian Anugerah Sastra Negara ke-15 akan disempurnakannya di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah pada satu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Anugerah Sastra Negara diberikan oleh Kerajaan Malaysia kepada sastrawan yang menulis dalam bahasa Melayu dan memberi sumbangan cemerlang secara berterusan dalam perkembangan kesusastraan tanah air melalui ciptaan karya kreatif, pemikiran dan kegiatan sastra yang bermutu tinggi. Datuk Rahman akan menerima warkah penghormatan negara dan wang tunai RM60,000 selain menerima penerbitan 50,000 naskah buku atau nilai harga buku berjumlah maksimal RM500,000 untuk dibeli kerajaan dan disebar luas ke sekolah, perpustakaan jabatan serta agensi kerajaan. Dalam usaha meningkatkan tahap pengetahuan dan kesedaran hal ehwal ASEAN, lebih 400 pelajar dan orang awam di Perlis menyertai pertandingan kuis ASEAN Peringkat Kebangsaan 2022. Pertandingan dui tahunan yang dilaksanakan semua negara anggota ASEAN berlangsung sebulan sehingga 30 Jun ini. Ia bagi mencari peserta terbaik untuk dibawa ke peringkat ASEAN Quiz Regional Level. Pengarah Jabatan Penerangan Perlis Azrul Hassan berkata, hebahan mengenai penganjuran pertandingan itu terus diadakan melalui Info on Wheels yang masuk ke kampung-kampung dengan harapan lebih ramai pelajar dapat menyertainya.
Tak ada target tertentu, tapi cuma sekarang ni kalau bukan pada hingga ke semalam, di Perlis ada 400 orang. Kita kalau boleh nak lebih daripada itulah. Kan memang negeri lain tu lagi besar lah kan, lagi besar, tapi kita mengharapkan warga Perlis ni dapat sama-sama bersaing. Dan kalau boleh lah, kita nak ada wakil Perlis dalam pertandingan akhir nanti yang insyaAllah akan diadakan di Myanmar lah. Pelajar tingkatan 3 hingga 5 Sekolah Menengah Kebangsaan Guar Nangka di mata air antara beberapa sekolah terawal di Perlis yang menyertainya. Pada peringkat awal ni kita melibatkan 20 orang sahaja, tapi kita akan cuba perluaskan info ini untuk melibatkan ke semua sekali. Bukan saja untuk murid tetapi untuk staf kita dan juga guru-guru kita di sini lah. Sebab kita ada 2 kategori kan. Satu untuk kategori 15 hingga 17 tahun dan satu lagi kategori untuk 18 tahun ke atas. So melibatkan cikgu-cikgu dan juga staf lah. Peserta perlu melepasi 3 tahap untuk ke peringkat tertinggi mewakili negara. Soalan-soalan berkisar tentang pengetahuan sesebuah negara yang menganggotai ASEAN sama ada dari aspek kebudayaan, politik, ekonomi dan sosial. Alhamdulillah lah, senang. Soalan pasal Asia apa semua, dia tanya apa yang popular kat negara ni, kat Asia ni lah, macam tu. Boleh. Tapi yang level tu je lah, dia susah-susah lah sikit. Dia macam cerita soal pasal apa ASEAN tu buat. Nilai keseluruhan hadiah mencecah RM19,000. Bagaimana mahu menikmati udara sejuk tanpa perlu menggunakan pendingin hawa? 3 murid dari Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Tamir Rawang berjaya menghasilkan inovasi itu melalui sistem penyejuk udara mudah alih Ayurveda. Inovasi itu sekaligus membolehkan mereka meraih anugerah ciptaan terbaik pada pameran penyelidikan, reka cipta dan inovasi antarabangsa UiTM AIRI 2022. Pusingan akhir pertandingan ini berlangsung pada 16 Jun lalu. Sebelum itu, pasukan yang terdiri daripada VN Vishnavi, VV Yuven dan TK Kanish ini berjaya meraih anugerah emas bagi kategori junior. Sistem penyejuk udara Ayurveda yang dihasilkan mereka mengambil masa kira-kira 2 bulan untuk disiapkan. So one day we were sitting outside, so we felt it was very hot outside, so we wanted to go and on the AC like we normally do. So then my father started yelling. So he was like, why are you always turning on the AC? The bills have risen up. So then we all decided that we wanted to create something that would help us go against this problem. Dibina dengan 90% menggunakan barang-barang terpakai, sistem ini bersifat mesra alam. Tidak seperti pendingin hawa yang membebaskan karbon, inovasi ini menggunakan kaedah semula jadi untuk menghasilkan udara yang sejuk dan nyaman. Ia juga membolehkan udara panas di dalam ruang takungan yang mengalir melalui paip tembaga disejukkan. Melalui pengawas suhu yang diprogramkan, pengguna boleh menetapkan suhu mengikut tahap yang dikehendaki sehingga 18 darjah Celsius. It can be used as a chiller too. You can put canned drinks in the Ayurvedic in our product, and after a while when you take it out, it will be cool and nice to drink. Bukan itu sahaja, inovasi ini mampu membekalkan udara sejuk dengan aroma Ayurvedic untuk pertanian herba dan penternakan. Lebih menarik, rekaannya yang ringan membolehkan ia sesuai dibawa dan diguna di mana sahaja. Everybody can use it, especially the campers, campers. Now, a lot of people going for outdoor activities and so on, right? So this is a very useful because it has solar. It is powered by solar. There's 2 types. You can use solar power when you're outside, outdoor. When you're indoor, you can just hook it up to a power point, power plug, AC current. So you shouldn't have an issue.
Selepas 2 tahun ditutup untuk kerja-kerja naik taraf dan pengubahsuaian, Balai Seni Negara kembali dibuka kepada orang ramai semalam. Wartawan Ridwan Rushdi Azri Roslan turut meninjau suasana pembukaan galeri kebanggaan negara itu. Ikuti laporannya. Rata-rata orang ramai yang ditemui teruja dan gembira dengan pembukaan semula galeri ini. Selepas pandemik yang melanda, mereka memang menanti-nantikan semula hasil seni yang akan dipamerkan. And then dia ada tahu pasal ada reopening tu. So decide to come today lah dengan kawan lah, nak tengok balik apa yang ada. And then dia cakap ada new exhibits and ada pasal Australian punya heritage, punya art sana tu. So kita datang lah di sana tengok macam mana. Pembukaan semula galeri ini turut menarik minat bukan sahaja rakyat tempatan, malahan pelancong dari luar negara. My friend told me about this event and I'm very curious because I want to learn more about, Malaysian culture. So yeah, this is a great opportunity for me. So yeah, I'm very excited to be here. Everything is great. Yeah, I think there is no better way to promote the culture to foreigner. And just like me, I learned a lot today, and to see young people like how creative they are and how they contribute to the communities through art. So yeah, I think it's a great way. Yeah. Apa yang menarik, sempena pembukaan semula galeri, Balai Seni Negara menganjurkan pameran Nusa dengan memaparkan 466 karya yang akan berlangsung selama 3 tahun. Okay, so basically tema Nusa ni menceritakan tentang koleksi-koleksi negara yang diperoleh oleh Balai, menceritakan tentang perkembangan sejarah seni dan juga interaksi antara karya yang dihasilkan mengikut tahun berinteraksi dengan sejarah sosial. Pameran Nusa ni kita ganti balik masa yang kita tutup tu. Seni itu abstrak. Ia mampu diinterpretasikan kepada pelbagai jenis makna. Namun harus diingat, ia juga mampu menjadi sebuah ejen teladan serta ejen pembelajaran kepada mereka yang benar-benar meminati, mengamati serta memahaminya. Ridwan Rushdi Azri Roslan melaporkan. Penghasilan produk kraftangan berasaskan rotan mampu menjana pendapatan yang lumayan. Justru bagi membantu masyarakat orang asli menguasai kemahiran itu, Kraft Johor melatih mereka menghasilkan pelbagai barangan berasaskan rotan yang bermutu tinggi. Dalam program ini, masyarakat orang asli suku Kanak di Kampung Sungai Selanggi, Kota Tinggi diajar kaedah menganyam rotan oleh 3 tenaga pengajar berpengalaman. Objektifnya membantu masyarakat orang asli menghasilkan produk bermutu dan mempunyai nilai komersial yang tinggi. Antara barangan yang dihasilkan ialah bakul, tudung saji dan kerusi rotan. Menurut pengarah Kraft Johor, permintaan terhadap kraftangan berasaskan rotan sangat tinggi, terutama dalam kalangan pelancong asing. Kita melihat kelebihan yang ada pada kaum Kanak ini ialah bahan mentah rotan yang senang diperolehi di hutan. Jadi kita telah bermula pada 2011. Peserta dapat mengambil sendiri rotan segar untuk dijadikan produk. Jadi kita akan fokus kepada produk-produk yang berorientasikan pasaran, yang ada permintaan di pasaran, untuk kita beri kemahiran kepada peserta ini untuk mereka membuat produk yang ada permintaan. Jadi kita fokus kepada 1-2 jenis produk yang kita boleh jual. Usaha ini turut disambut baik masyarakat orang asli Kanak yang boleh menjadikan anyaman rotan ini sebagai salah satu mata pencarian mereka. Mula kita cari rotan kat dalam hutan. Lepas tu kita ambil, kita kan ada duri kan, kita buang dia punya duri dia. Kadang buang sisik apa semua tu, dia jemur je, lepas tu terus buat. Lepas tu jadilah bakul, dia sukalah nak buat bakul apa, bakul dobi ke, bakul bawang ke, bakul payung ke, ikutlah masing-masing nak buat apa. Macam bakul buah pun boleh juga kena buat. Biasa kalau cari dapatlah 2-3 helai dapat. Tapi masuk dia jauh lah, naik bukit dorong bukit cari dia. Cari rotan yang payah sikit lah. Lagi pagi apa petang lah. Nak ambil, nak tarik, nak ketuk lagi duri dia tu.
Masyarakat orang asli Kanang adalah suku orang asli yang semakin berkurangan di Malaysia. Menurut Daftar Jabatan Kemajuan Orang Asli Jaguar, 80 orang dari 25 keluarga suku Kanak yang tinggal di Kota Tinggi adalah suku terakhir yang masih ada di negara ini. Betul kembali. Bayi dan kanak-kanak di Amerika Syarikat menerima vaksin COVID-19 bermula semalam. Ia selaras kebenaran yang dikeluarkan pihak berkuasa Amerika Syarikat bagi vaksin Moderna dan Pfizer ke atas bayi dan kanak-kanak berusia 6 bulan hingga 5 tahun. Pusat Perubatan Montefiore di Bronx, New York antara yang menjadi tumpuan ibu bapa dan penjaga yang membawa anak mereka mengambil vaksin. Sebelum ini, Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit CDC mengeluarkan nasihat pengambilan vaksin kepada mereka yang pernah mengidap COVID-19 bagi tujuan melindungi mereka daripada dijangkiti semula. Untuk penerima vaksin Moderna ke atas bayi dan kanak-kanak berusia bawah 5 tahun, mereka dikehendaki mengambil 2 suntikan, manakala Pfizer 3 suntikan. Ini kerana vaksin Moderna yang diberikan cuma mengandungi 1/3 daripada dos biasa untuk penerima dewasa, manakala penerima vaksin Pfizer cuma menerima 1/10 daripada dos yang digunakan ke atas penerima dewasa. Pandemik COVID-19 yang menjadi punca penangguhan Sukan Olimpik Tokyo menyebabkan kos penganjurannya turut meningkat sekali ganda. Menurut jawatankuasa penganjur tamasya itu, kos akhir yang diperolehi pihaknya adalah 1.4 trilion yen atau 57.2 bilion ringgit. Ia meningkat sekali ganda daripada yang diunjurkan pada 2013 ketika Tokyo dianugerahkan selaku penganjur sukan itu. 55% daripada kos itu ditanggung oleh agensi kerajaan Jepun, khususnya Kerajaan Tempatan Metropolitan Tokyo. Mengikut kajian Universiti Oxford pada 2020, Tokyo adalah sukan Olimpik yang paling mahal pernah dianjurkan. Umum tahu kenderaan elektrik tidak memerlukan diesel, sebaliknya perlu dicaj untuk beroperasi di jalan raya. Pengecasnya pula disediakan di lokasi terpilih antaranya stesen minyak atau kawasan parkir, namun tidak ramai peka dengan konsep jalan pengecas. Inovasi ini disediakan di Pulau Perangian Gotland di Sweden untuk menyalurkan tenaga kepada bas ulang-alik ke lapangan terbang. Inovasi Smart Road ini tersedia di atas salah satu jalan raya paling sibuk di Sweden. We are entering the electric road. It's a wireless electric road, so we are charging while driving right now. Ketika ini, Smart Road adalah projek demo di atas jalan sepanjang 1.6 km di pedalaman Pulau Gotland. Ia menggunakan teknologi pemindahan tenaga tanpa wayar dinamik. We have receivers under the bus and we have coils under the asphalt. And the road is identifying this bus, and as soon as we drive over the coils, the road starts to transfer energy through the air to the bus. Laluan ini dikatakan yang pertama di dunia menggunakan teknologi sebegini untuk kenderaan berat seperti trak dan bas. Difahamkan satu projek perintis skala penuh telah dirancang untuk tahun depan, membolehkan sekitar 20 km jalan raya di Sweden dikuasakan tenaga elektrik. Kerajaan Sweden menyasarkan 2,000 km jalan raya di Sweden dikuasakan tenaga elektrik menjelang 2030 sebagai usaha mengurangkan pengeluaran karbon dioksida. Hai adik-adik, cikgu ingin menunjukkan cara mendarab nombor bulat dengan 100 dan 1000. 253 darab 100. Tulis semula nombor bulat tersebut 253 diikuti 2 sifar di belakang menjadi 25,300. Contoh lain pula 963 darab 1000. Sama dengan tulis semula
nombor bulat 963 diikuti 3 sifar di belakang. Menjadi 963,000. Mudah bukan? Terima kasih. Sukan. Kejuaraan rugby kebangsaan bawah 19 tahun, Johor bagaikan memberi amaran awal buat lawannya Negeri Sembilan menjelang aksi final Ahad ini apabila mudah mengalahkan Kuala Lumpur 40-0 pada aksi separuh akhir. Pertemuan Johor dan Kuala Lumpur yang berlangsung di Padang Astaka Petaling Jaya nyata berat sebelah. Sebab meraih mata penalti pada minit ke-15, dominasi penuh ditampilkan Johor yang berjaya melangkah 2 try pada babak pertama. Bersambung selepas rehat, penguasaan Johor terus sukar dicabar Kuala Lumpur. Danny Iskandar Shahrudin menjadi tumpuan apabila mencipta 2 try pada minit ke-44 dan 56 sebelum pemain gantian Muhammad Yusri Sadiq Muhammad Yusof menambah satu lagi try sekaligus meningkatkan kemenangan 40 tanpa balas untuk Johor langkah ke perlawanan akhir. Dalam satu lagi aksi separuh akhir, Negeri Sembilan bangkit menundukkan Selangor menerusi kemenangan 15-13. Selangor bermula baik dengan penalti Al-Malik Fan Astagfirullah sebelum mencipta tambahan mata menerusi 2 lagi try. Negeri Sembilan sempat merapatkan kedudukan bersisa 1 try 5 minit sebelum rehat. Babak kedua, Negeri Sembilan mula mempamerkan kebangkitan. Ahmad Haziq Dini Zainal Abidin menambah 5 mata di samping disusuli 2 conversion untuk kedudukan semasa 13-12 memihak Selangor. Bagaimanapun 3 mata penalti yang diraih Alif membolehkan Negeri Sembilan menang 15-13. Mereka bakal membuat perhitungan dengan Johor untuk perebutan trofi kejuaraan Ahad nanti. Kejuaraan motocross dunia MXGP 2022, seorang lagi pelumba negara dipilih untuk melengkapkan 4 tiket wildcard bagi menyertai pusingan 12 yang dijadual berlangsung di Samota Sumbawa, Indonesia hujung minggu ini. Muhammad Syukur Kamarudin menyertai 3 lagi wakil negara, Muhammad Hakimi Aruli, Ai Darwin dan T. Patipat yang julung kali menyertai kejohanan berprestij dalam arena motocross itu. Berusia 33 tahun, Syukur mahu memanfaatkan peluang ini sebaiknya di pentas tertinggi arena motocross. Apatah lagi, ini adalah penyertaan julung kali Malaysia di kejohanan dunia itu. InsyaAllah kita akan cuba sedaya upaya dalam MXGP World Championship ini dekat Sumbawa, Indonesia, dan kita akan cuba mengharumkan nama Malaysia, beri yang terbaik untuk semua rakyat Malaysia. Yang pertama kali kita akan mewakili Malaysia, pertama kali dalam sejarah yang kita akan mewakili Malaysia. Harap yang terbaik, doa semua. InsyaAllah kita akan cuba yang terbaik. Di Indonesia nanti, Syukur dijadual menyertai kelas MX1 450cc, manakala Hakimi, Darwin dan Patipat beraksi dalam kelas MX2 250cc. Mereka dijadual mengharungi aksi pemanas badan bermula esok sebelum saingan sebenar berlangsung pada hari Jumaat. Aminuddin Idris, bekas pelajar IKBM Peretak Kuala Kubu Baru Selangor, dipilih sebagai Wira Tivet Kementerian Belia dan Sukan. Anak kelahiran Johor ini merupakan graduan jurusan terbaik lelaki semasa di IKBM Peretak. Pencapaian terbaik Aminuddin adalah menghasilkan awesome ruler, iaitu pembaris seberguna yang memudahkan kerjaya tukang jahit. Produknya telah terjual sebanyak 1,400 unit bukan sahaja di Malaysia, malah di Singapura dan Brunei. Kejayaannya diharapkan menjadi contoh dan motivasi kepada pelajar kemahiran juga kepada belia negara. Rangkuman paparan dari New York, India dan Abu Dhabi sebenarnya Hari Yoga Antarabangsa pada 21 Jun mengakhiri buletin didik. Saya Tarushdi Muhammad Nazri, salam hormat dan kita jumpa lagi.